Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Yes. I guess ruangan komen dah keluar tu maksudnya okey lah kan? Okey, selamat petang. Sekarang jam 5.32 petang di Kuching, di Kota Samarahan to be exact, di mana saya masih bekerja di Universiti Malaysia Sarawak. Jadi yang kawan-kawan nampak, selamat datang pada semua yang sedang menonton. Jiwa macam juruhibah lah pula. Okey, kat belakang saya ni adalah view ataupun rupa student pavilion ya. Ini semua adalah student pavilion. Di Unimas kita ada satu pusat pelajar di mana pelajar lepak di situ, makan di situ, buat assignment pun kat situ. Dia ada satu kafe yang besar, ada food court, ada kafe-kafe hipster. Sekarang kita ada Richiamo Coffee. Biasanya saya boleh buat di Richiamo Coffee, tapi Richiamo Coffee sejak COVID-19 ni dia tutup pukul 5 petang, jadi tak dapat lah 5 petang kan. Biasanya pukul 10 malam baru tutup. Jadi semasa tak ada COVID-19 lah. Thank you Cik Kamal, thank you for tuning in. Okey, dekat sini kita ada dekat student pavilion ni, pelajar-pelajar Unimas enjoy life dia lah di tepi tasik. Saya tunjuk sikit dia supaya tak boring sangat. Itu bentuk tempat pelajar makan. Itu adalah tasik. Ini adalah tasik buatan ya. Tasik buatan. Dekat hujung tu ada Richiamo Cafe, Richiamo Coffee, iaitu hipster coffee, hipster cafe. Kemudian ada 7-Eleven, ada stationery shop, ada bank, ATM machine. So, jadinya ini tempat pelajar berkumpul selain daripada di asrama mereka ya. Jadi sekarang ni lengang lah sebab semua mahasiswa sekarang belajar dari rumah, semua online. Lecture pun online, tutorial online, buat assignment pun online. Kita semua kena bijak lah membuat penyesuaian. Macam itulah kehidupan. Sesuatu yang tak diduga berlaku, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita perlu dengan bijaksananya, dengan matangnya, dengan sabarnya, dengan tabahnya membuat penyesuaian yang perlu. Sampaikan pensyarah-pensyarah yang dah retro. Saya ni belum retro lagi sebab saya masih okey teknologi saya, tapi ada pensyarah yang retro yang usianya dah 50 lebih, yang dah sepatutnya pencen, over 50s pun belajar guna teknologi. Tiba-tiba je pandai buat webinar, tiba-tiba je pandai buat online courses, tiba-tiba because kita semua ni insan, makhluk yang paling bijaksana yang dicipta oleh pencipta. We are actually the most intelligent creation on earth, not the robots. Robots kita yang cipta. Kita cipta robots, kita program robots menggunakan kepintaran kita supaya robot boleh mimik, robot boleh guna sedikit daripada kepintaran yang kita programkan. But we are so genius and Allah memberikan kita that geniusness. Dan salah satu daripada tanda geniusnya kita, bijaksananya kita ialah kerana kita boleh membuat penyesuaian dengan begitu cepat sekali. Bayangkan COVID-19 menyerang, tiba-tiba semua orang pandai teknologi. So itu adalah salah satu daripada the gift, hadiah yang besar, anugerah yang besar daripada pencipta yang mencipta kita. Okey, hari ni petang ni saya nak bercakap tentang live big. Semalam dan kemarin, the day before yesterday, saya bercakap tentang why it's so good to understand what life is all about. Why? Kenapakah kalau kita faham purpose kehidupan, kalau kita faham psikologi kehidupan, psikologi growth ataupun developmental, psikologi perkembangan kita sebagai manusia daripada baby kepada deathbed, kepada detik terakhir kita dalam kehidupan ni. Kenapa sangat penting kita faham apa stage by stage proses yang kita semua akan tempuhi, kerana itu adalah perkembangan psikologi yang standard yang pencipta ciptakan. Everybody goes through
the same stage. Semua orang melalui stage yang sama. Jadi petang ni saya nak cerita pula tentang menjadikan kehidupan kita besar. Saya panggil ini sebagai live big psychology. How to make our life big. Okey, sebelum tu, Waalaikumsalam Puan Suzana. Thank you so much. Sebelum tu saya nak share apakah maksud live big ni? Adakah uh, kena jadi jutawan bilioner baru live big? Tidak semestinya. Saya akan kupas sedikit sebanyak satu perspektif tentang how to live big. Iaitu ia adalah tentang mindset. Iaitu tentang mindset, dan mindset ini mempengaruhi kesemua kehidupan kita, keseluruhan kehidupan kita, emosi kita, tindakan kita, sehingga kan kita memberi impact yang besar kepada orang lain, dan lagi besar jumlah orang yang boleh merasai impact apa yang kita buat, lagi besar kehidupan kita. Saya memandangnya dari sudut kualiti, bukan dari sudut kuantiti, ya. Okey, kalau kuantiti tu kita kata oh you must be a billionaire, then only you live big. Tak semestinya, dia tentang kualiti. Saya akan ceritakan sikit a little bit more, ya. Okey, mula-mula tu saya nak share dulu apa yang saya faham tentang life. Life yang besar. Hidup kita ni sebenarnya sangat besar, kawan-kawan. Cuma mungkin kita tak realise. Pencipta kita Allah, bila dia cipta bumi yang yang tidak abadi ini, yang dunia yang fana ini, dia ciptakan dunia ini begitu besar. Walaupun ia tidak kekal, walaupun ia sementara, tapi ia cukup besar supaya apa? Supaya kita boleh membuat perkara yang baik sebesar mungkin dan memberi impak yang sangat besar sebagai bekal untuk kita bawa kepada kehidupan abadi yang satu lagi. Cuba kita perhatikan apa yang ada di keliling kita. Life, kehidupan ini dia berfungsi secara multiplication. Dia berfungsi secara berganda. Dia tidak timbul begitu sahaja. Saya bagi contoh, ya. Pokok, katalah kita ambil biji rambutan atau apa-apa biji lah, kita lontarkan dia ke tanah yang subur. Apa yang berlaku? Begitu banyak anak-anak pokok tu yang timbul, ya. Jadi daripada satu biji, daripada satu benih, begitu banyak benih-benih, ya, pokok-pokok yang timbul. Binatang, ya, contohnya haiwan. Haiwan beranak pinak, multiply. Kucing, for example, sekali beranak berapa? 6, 8 kan, bukan 1, 6, 8. Tikus lagilah, ya. Banyak makhluk-makhluk yang sifatnya multiply, ya. Manusia, walaupun kita sekali melahirkan tu satu je baby, tapi kita tetap beranak pinak, multiply in number. Contohnya kalau kita tengok world population, ya, saiz populasi, saiz manusia di bumi, di planet bumi, sekarang tahun ini, tahun 2020, ada 7.8 bilion. 10 tahun lepas 6 bilion. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas 5 bilion. Maknanya setiap 10 tahun, setiap satu dekad berlaku 1 bilion pertambahan. Itu adalah the nature of life. Life berfungsi secara multiplication. Dia multiply. Multiply maknanya dia berfungsi secara gandaan. Gandaan kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5, kuasa 6. Bakteria berganda, sel kita berganda. Itu satu fitrah kehidupan. Life berfungsi secara multiplication, secara berganda. Kedua, life juga berfungsi secara compounding. Compounding ni siapa yang kat sini biasa main saham ataupun simpan duit dekat fixed deposit lah, at least ASB ke kan. Jadi setiap ujung tahun dapat bonus kan. Lepas tu katalah kita tak ambil bonus tu kita tinggal kat situ. Tahun depan kita tengok makin banyak, makin bertambah, dia compound. Dan dia compound forever selagi kita tak keluarkan wang tu, selagilah saham tu tak crash, ya. Jadi sebenarnya semua ini adalah tanda bagi orang yang mahu berfikir. Itu pun ada ayat dalam Al-Quran kan. I don't want to be an ustazah. Saya tak nak menjadi bercakap macam ustazah, tetapi bidang psikologi ni sangat hampir dengan bidang jiwa. Bidang psikologi bidang jiwa, ya. Dia sangat hampir dengan agama sebenarnya, kerana bila kita belajar tentang manusia, kita kaji manusia, kita terpaksa kaji kehidupan. Bila kita kaji kehidupan, kita tak dapat lari dari mengkaji fitrah. Bila kita mengkaji fitrah, kita tak dapat lari daripada ciptaan.
Ya. So apa yang saintis kaji sebenarnya tidak lari jauh daripada konten-konten yang kita faham daripada apa yang disampaikan oleh pencipta. Cuma antara kita nak belajar ke tak nak belajar, itu sahaja. Dan ataupun sama ada kefahaman kita tu kefahaman yang betul atau sebaliknya, itu sahaja. Jadi apakah the moral of the story from here, ya, maksudnya kat sini apa sahaja yang kita buat menggunakan resource yang ada dalam diri kita. Semalam saya bercakap tentang resource yang kita ada. Apa dia resource ataupun sumber diri yang kita ada? Pertama, thinking, pemikiran kita. Pemikiran kita positif, negatif, useful, not useful, jauh ke depan atau hanya setakat sekarang. Itu adalah pemikiran. Uh, Emosi kita, adakah emosi kita emosi yang sihat, emosi yang konstruktif, yang positif, atau sebaliknya. Tindakan kita, adakah tindakan kita tindakan yang memberi manfaat pada diri, pada orang, ataupun hanya memberi manfaat pada diri ataupun tidak memberi manfaat pada sama ada diri atau orang lain. Perkataan kita, adakah perkataan yang kita ucapkan itu memberi nilai yang bermanfaat pada orang lain? Semua yang kita ucap, apa yang kita express, apa tindakan yang kita lakukan, semuanya ada kesan. Semuanya ada kesan. Cuma kita mungkin tak aware, kita tak sedar apa kesannya tu. Sejak saya faham konsep ini, kawan-kawan, saya sangat careful dalam perkataan saya. If you realise, saya sangat menapis perkataan yang saya nak guna di social media dan juga dalam perhubungan saya seharian. Walaupun saya seorang yang straightforward, I'm very straightforward. Saya tak pandai pusing-pusing sana, lampu isyarat sana, lampu isyarat sini, saya tak pandai. I'm very straightforward. Orang yang bekerja dengan saya faham, klien saya pun faham. I'm very straightforward in my ways. Sebab saya tak nak buang masa dan tak nak buang tenaga. I'm already 49. I'm in a hurry to do a lot of good things. And I'm not a political type yang say different things, do different things. Tapi saya akan pastikan walaupun straightforward, perkataan itu adalah perkataan yang sihat. Bila kita kata sihat, maksudnya perkataan yang memberi rasa sihat pada orang yang dengar. Ia tidak condemn orang secara tidak adil. Ia tidak mengkritik peribadi, menghina. Ia tidak memaki, tidak mencerca. Mencerca itu saya sangat jaga. Walau dalam keluarga, dengan adik-beradik, dengan suami, dengan anak saudara, saya pastikan perkataan saya walaupun straightforward, because I'm a straightforward person, it's difficult to change that, tapi saya pastikan perkataan saya adalah perkataan yang sihat, perkataan yang positif. Sebab kita faham begitu menakutkan impact kepada perkataan kita, perasaan kita, thinking kita dan tindakan kita. Sebab dia ada impact tu dan dia multiply, dia memberi kesan pada orang dan orang tu pula memberi kesan pada orang di kelilingnya. Saya bagi lagi contoh-contoh, ya. Saya bagi lagi contoh-contoh. Seorang ayah merogol anak. Ini kita banyak lihat dalam kes di negara kita, ya, bukan negara kita saja, memang di dunia sekarang itu adalah salah satu daripada social problem yang sangat besar. Jadi bila seorang ayah merogol anak, apa yang jadi pada anak tu? Anak tu akan bawa beban emosi dan beban sikap. Beban emosi, beban sikap ni dia boleh projected dalam banyak cara. Mungkin salah satu caranya dia marah yang lama pada lelaki sebab ayah dia lelaki. Dia marah yang lama pada lelaki. Ataupun dia tak percaya lagi pada sesiapa pun di dunia ni. Sebab apa? Ayah pun macam tu. How can I trust another person in my life? My father is like that. Contohnya, ya. Jadi dia akan bawa beban takut, beban tidak percaya, beban marah ini ke dalam tindakannya selepas itu dalam hidupnya. Contohnya, dia mungkin takut pada perhubungan, dia mungkin takut untuk membina perkahwinan, dia mungkin takut nak bina sebuah keluarga. Ataupun kalaupun tiba-tiba dia berkahwin, dia susah nak bina trust, dia susah nak bina kepercayaan pada pasangan. Dan inilah antara satu sikap ataupun satu isu yang membawa kepada banyaknya porak-poranda dalam keluarga. Jadi bayangkan negara dan dunia yang keluarganya porak-poranda atau yang ahli
ahli masyarakatnya tidak mahu membina keluarga. Bayangkan apa yang akan berlaku. It's going to cost very big and very huge pada humanity dan civilization. Pada civilization. Bila tak ada keluarga, apa yang berlaku ialah kita tidak dapat membuat proses mendidik. Kita panggil proses dalam psikologi, we call it socialization process. Pendidikan adalah proses socialization yang systematic. Sama ada formal atau informal lain cerita. Ya, tapi maksudnya ia satu yang systematic, ada purpose, ada sistem dia, ada learning outcomes, ada cara-caranya. Jadi bayangkan kalau tak ada keluarga, maka pendidikan itu tidak berlaku dalam sistem keluarga. Bayangkan betapa keringnya jiwa bila kita tidak ada kasih sayang sebuah keluarga. Itu juga satu lagi, another story of emotional baggage. Itu satu contoh. Satu contoh lagi, satu perkataan yang kita guna kepada anak kita akan membina satu bentuk pemikiran dalam dirinya. Contoh, ni saya share lah ya, contoh peribadi sikit, tapi saya rasa okey lah share kot. Masa saya kecil-kecil dulu, saya ni seorang yang masa sekolah menengah, saya dulu sekolah menengah agama. Siapa kat sini sekolah College Islam Kelang, dulu College Islam Kelang, sekarang College Islam Sultan Alam Shah di Kelang ya. Jadi sekolah KIK ni atau KISAS ni salah satu daripada sekolah agama berasrama penuh yang high standard, antara top 10 sekolah asrama penuh di Malaysia. Jadi biasanya adatnya lah sekolah asrama penuh ni dia ada banyak bajet untuk hidangan, untuk makanan pelajar ya. Jadi tambah pula sekolah agama, jadi kita dapat banyak sedekah, banyak infak daripada orang kaya-kaya, especially kalau sekolah tu dekat Selangor kan. Jadi apa yang berlaku ialah kita makan berapa kali sehari? 6 saya rasa sehari. Breakfast pagi, kemudian minum pagi pukul 10, makan tengah hari pula ayam saja, daging, tak main lah ikan masin ni, ikan jacket, ikan yang keras tu pun kita baling kat dinding aja. Petang minum teh kan, kemudian malam makan malam, lepas tu ada lagi supper, semuanya sponsored. Maklumlah duduk asrama, jadi badan saya naik sikit lah masa tu, saya menjadi remaja yang chubby. Pada suatu hari saya demam panas tu saya pun naiklah bas balik ke rumah di Kota Baru daripada Kelang. Jadi bila sampai rumah mak saya pun basahkan rambut kan, belai-belai rambut, basah-basahkan supaya temperature tu turun sebab kita demam. Tiba-tiba ayah saya kata, "Alah, demam nak suruh kurus badan je, gemuk sangat." Ayah saya ucap hanya satu perkataan, only one sentence. That sentence saya ingat daripada detik itu. Saya berusia 16 tahun sampai sekarang, usia 49. I still remember. Cuma sekarang cara kita faham, cara kita take it berbeza. Masa tu kecil hatilah, apalah ayah saya ni kan kata kat saya macam tu kan. Tapi sekarang ni kita take it like, oh, kita faham. Kita faham macam tu cara, memang ayah kita diasuh, dibesarkan cara bercakap dia macam tu. Ia tidak bermakna dia tak sayang pada kita. Tapi maksud saya di sini ialah each and every word, setiap perkataan yang kita ucap sebagai ibu bapa, kesan dia sangat kuat kepada dalam minda anak. Dan apa kesan dia? Ia memberi impak kepada cara dia memandang dirinya. Kalau kita kata anak kita gemuk, anak kita akan percaya dia gemuk. Kalau kita kata, kenapa bodoh sangat, kenapa tak pandai macam si Ali kat sebelah rumah tu, 12A1, 20A1, anak kita akan rasa dia tak pandai. Jadi watch out parents, the power of your words. Satu lagi ialah the power of perkataan seorang guru pun sangat penting, sangat penting. Apa yang kita ucapkan pada pelajar kita, tajam kesan dia pada mindset pelajar kita. Okay, jadi dua golongan tu, ibu bapa, guru, impact perkataan yang kita pakai kepada penerimanya, iaitu anak-anak kita dan pelajar kita sangat besar, sangat tinggi. Kalau saya attend mana-mana training, kalau trainer tu mulakan training dengan condemnation, saya cukup tak boleh terima. Because that's not a healthy way of passing down good values, good virtues and good mindset as well as good self-esteem. Nilai diri itu jatuh, hancur, berkecai bila seorang anak mendengar bahawa ibu bapanya atau gurunya kata dia macam ni. Ya, perkataan-perkataan yang tidak elok.
itu sebabnya nak jadi ibu bapa, nak jadi guru kita kena sangat sabar. Self control has to be very very high. Kerana tempias daripada apa yang kita guna itu sangat tinggi pada anak-anak kita, sangat besar kesan. Okey, jadi kesannya ibu bapa yang pemarah, contohnya kesannya anak-anak tak mahu rapat. Itu salah satu kesan lagi. Itu pun saya nampak bila saya lihat semakin ramai anak yang menghantar ibu bapa ke rumah orang tua-tua dan langsung tak mahu jenguk. Kalau yang hantar tapi selalu datang every weekend, it's okay, kita faham. Dia ada career yang sangat sibuk dan takut bimbang tinggal mak dia seorang. Tapi ada ramai keluarga dia tinggal anak mak ayah dia dekat rumah orang tua dan langsung tak jenguk-jenguk bertahun. Ada sebab. Kalau kita gerudi semula, apa yang berlaku semasa kecil? Ibu bapa yang pemarah, yang menyumpas ranah anak. Anak bertakung ni, dendam ni bertakung, marah ni bertakung. Tapi dia tak ada kuasa pada kehidupannya pada masa itu sebab dia kecil. It's okay. So dia tahan, dia dengar, dia sabar. Tapi bila bila dia dah bina kehidupan sendiri, dia dah bekerja, dia dah financially independent, dia tidak lagi berharap pada wang saku ibu bapa. Pada masa itu kita akan nampak. Kita akan nampak anak yang tidak dapat mengawal dirinya, mengawal sakit hatinya. Kita nampak dia tidak begitu rasa empathy pada ibu bapa, tidak begitu rasa kasih. The love is not there. Itu yang berlaku sekarang dalam masyarakat sekarang. Cuma kita kalau kita lihat anak-anak yang tak nak jaga ibu bapa ni, kita akan kata apalah anak derhaka. Tapi at the same time, yes, that's true. And that is not true and that is not supposed to be supported. Tetapi at the same time, kita juga kena tengok dari sisi yang satu lagi. Dari sisi yang satu lagi, apakah yang berlaku sebenarnya? Dalam psikologi, kita melihat dari banyak sudut, bukan hanya satu sudut. Okey, jadi satu pekerjaan yang baik yang kita lakukan boleh bantu orang lain bina kehidupan yang baik dan orang itu pula bantu orang lain lagi. Contohnya kita share sikit saja dengan kawan kita satu moral of the story lah ataupun satu hikmah kehidupan lah contohnya kan yang elok. Contohnya kita share, dulu I marah dekat bos I tapi kan alhamdulillah lah sejak I buat this teknik kan I jadi forgiving tau. Share dengan kawan-kawan. Bayangkan kawan dia ada masalah tu pun buat yang cuba yang sama kemudian dia pass pula pada kawan-kawan dia. So bayangkan the multiplication effect and the compounding effect tu. Itu yang saya sangat menitik beratkan perkataan kalau dekat FB, siapa yang selalu ikut saya di personal FB, dia fahamlah macam mana tegasnya saya dengan circle saya di FB. Bila menulis di wall saya memang tak izinkan menggunakan perkataan-perkataan yang damaging, yang memusnahkan jiwa. Okay, kita ada banyak choice dalam vocabulary kehidupan kita kan. Kenapa pula kita nak guna perkataan-perkataan yang macam tu? Ya, okey. Okey. Jadi ada dua perkara tentang kehidupan tadi. Satu, apa sahaja yang kita buat ni ada multiplication effect. Satu lagi ada compounding effect. Kesannya panjang. Kesannya bukan stop dekat diri kita sahaja. Kesannya panjang sampai ke anak. Kalau kita ibu bapa, apa tindakan kita, perkataan kita kesannya sampai kepada anak, kepada cucu cicit. Malahan generasi-generasi selepas kita meninggal. Kalau kita guru, kesannya banyak pada murid kita. Murid kita tu pula nanti akan menjadi generasi yang membina keluarga, membina kerjaya. Bayangkan dia jadi bos macam mana. Kalau kita menggunakan perkataan memaki-maki, bayangkan dia akan menjadi bos yang memaki-maki staf dia. So, perkataan kita, tindakan kita ni ada compounding effects. Sejak saya realise perkara ni, automatik saya berubah. Perkataan saya sangat menjaga. Dulu tak alert sangat. Dulu kan masa muda-muda, masa baru-baru bekerja, saya tak berapa aware. Tapi banyaklah yang Allah bagi saya nampak. There's so many things that happen in front of me, in my eyes, in front of my eyes, dan saya belajar banyak perkara daripada semua itu. Okey. Sekarang kita lihat pula apakah maksud live big. Kehidupan yang besar. Kehidupan yang besar ni, having recognized bahawa life is multiplying by nature, life is compounding.
by nature, dia ada compounding effect. Kita nak life yang macam mana? Kita nak apa yang compounding? Kita nak apa yang multiply? Kita nak life yang tidak self-centered. Live big maksudnya hidup yang tidak hanya berkisar pada diri kita sahaja. Saya tak suka guna perkataan selfish. Dalam psikologi kita jarang nak guna perkataan negatif. Kita guna perkataan self-centered. Self-centered ni maksudnya it can be positive, it can be negative, dia bergantung pada apa yang kita lakukan. Maksudnya apa yang kita buat tu hanya kita fikir diri kita sahaja. Maknanya kita tidak mementingkan apa impactnya pada orang lain. Tapi orang yang live big ni ialah orang yang hidupnya impactful pada orang lain. Life of legacy. Pernah dengar perkataan legacy? Legacy, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan legacy yang besar, legacy, peninggalan yang besar dalam bentuk macam-macam lah. Ada yang buat dalam bentuk NGO, ada yang buat dalam bentuk syarikat-syarikat besar, bagi makan kat ramai orang, bagi rezeki kat ramai orang, bagi kerja pada ramai orang. Mereka ni hidup, mindset mereka ialah live big mindset. Meaning to say, apa yang mereka buat, mereka merencanakan, ia memberi impact ia memberi nikmat. Ia reach ramai orang, bukan hanya diri dan keluarganya sahaja. Life which is beyond ourselves. Okay, jadi apakah persamaan orang yang hidupnya ada impact besar ni? Persamaan pada mereka ni. Kita bagi contohlah AirAsia, Tony Fernandez. Saya bagi contoh yang kita biasa tengok je lah ya. Kalau nak bagi contoh overseas tu takut payah nak relate. Maklumlah tak semua follower saya ni ada degree. Saya tengok ada juga yang ada yang belajar SPM. It's okay. It's okay. Life is about quality ya. Apa yang kita guna, apa yang kita buat dengan thinking kita itu yang penting. Papers are not everything. Paper qualifications are not everything. It's all about how we use our life. Jadi kita tengok Tony Fernandez, Tan Sri Tony Fernandez. Kenapa dia tak buat airlines yang mahal? Kenapa dia cipta satu sistem bisnes yang segmen pelanggannya daripada B40 sampai ke T20? Sebab mindset dia sangat besar. Mindset dia, I want everybody to be able to fly. Kemudian dia buatlah special cabin untuk yang T20. Contohnya dia bagi hot seat. Contohnya itu untuk M40 dan T20. CEO ya, dia beli hot seat. Contohnya pegawai-pegawai tinggi beli hot seat. Kalau overseas, kalau kita travel overseas, dia ada flat bed yang boleh tidur tu. Itu satu kabin yang khas. Tapi still harganya affordable. Kerana mindset dia sangat besar. Dia nak reach seramai pelanggan yang mungkin. Segmen dia sangat besar daripada B40, M40, T20. Ya, so itu adalah game dia. Tapi kita tak akan dapat fikir macam ni kalau mindset kita tak besar. Kalau kita tak ada the spirit of living big. Kita tak akan dapat buat impact besar macam ni. Begitu juga dengan Muhammad Yunus, pemenang Nobel Prize di Bangladesh, I think ya. Beliau memulakan micro loan system ya untuk usahawan-usahawan miskin di Bangladesh ya, sehingga kan dia bermula daripada kecil saja, dia bagi loan tu dekat wanita-wanita di rumah yang usahawan-usahawan di sebuah kampung kecil, di kampung dia yang nak berniaga. Dia mula, kemudian dia buatlah adalah some system kan, sistem payback system yang membolehkan peminjam-peminjam membayar semula, dan dia jaga sistem tu dengan baik sehinggalah fund dia tu menjadi besar sehingga akhirnya dia dapat buat bank sendiri. Kalau kita tak ada mindset live big, kita tak dapat buat macam apa yang beliau lakukan. Persamaan antara mereka ni ialah mereka aware impact yang mereka nak buat. Bila mereka buat sesuatu, mereka fikir apa, dia plan ahead, dia membuat rencana, membuat rancangan, strategi. Macam mana ya I nak bagi apa yang I buat ni menjadi besar, reach more people. Itu yang mereka buat. Jadi some of them macam okay lah, saya bagi contoh Ustaz Albert Liu kan. Itu adalah live big mindset. Dia tak hidup untuk diri dia dan keluarga dia sahaja. Tidak. Dan of course orang-orang yang live big mindset ni sudah tentu dia buat dalam macam bentuk lah. Ada yang betul-betul corporate business kan. Company-company yang besar. Mereka dia more into business. Ada yang more into social entrepreneurship. NGO ada yang buat pusat-pusat jagaan. So
konteks tu bergantunglah pada minat masing-masing. Tapi the principle here is doing something yang kita boleh gandakan impactnya to the future dan reach more and more people, sehinggalah bila kita meninggal pun pahala tu dia tidak mati. It's getting bigger and bigger and bigger and bigger. Dan dari situ kita dapat lihat betapalah generousnya pencipta kita. Ya, apa yang kita buat dia tak berhenti kat situ. Dia berkesinambungan. So generous. No wonder lah kalau kita baca Al-Quran, ya. Oleh kerana ini sesi dalam bahasa Malaysia, saya banyak relate lah sedikit dengan Al-Quran. Sebab saya faham majority of the Malay speaking ni adalah beragama Islam. Saya mohon maaf pada kawan-kawan yang tidak beragama Islam because saya tak arif tentang Bible and so on, but I'm very sure you could think of a similar concept in your kitab, ya. Okay. Kalau kita buka Al-Quran, apakah ayat yang pertama? Ayat yang pertama ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sifat Allah yang sangat besar. Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Pemurah. Pemurah. Allah beri pada semua. Tak kira lah beriman pada dia atau tidak. Ar-Rahman di situ maksudnya untuk semua. Rezeki. Semua orang boleh kaya. Bila dia bagi. Semua orang boleh pandai bila dia bagi. That's why kita tengok orang-orang kaya ni datang dari pelbagai agama, pelbagai bangsa, kerana Allah tu sifatnya Ar-Rahman. Allah memberi pada semua. Bukan manusia je, makhluk-makhluk lain pun, semua yang dicipta, semua dia bagi. Pokok-pokok hidup dengan subur, itu adalah hasil dari pemurahnya Allah. Haiwan-haiwan sihat, ya, kucing kita kat rumah si miau-miau gemuk ke dempul, sedap peluk, ya. So it's a sign of how generous Allah is. Okay. Satu lagi, orang yang ada mindset besar ni, oleh kerana mereka sangat aware tentang impact perbuatan mereka pada skala yang besar, maka mereka sangat fokus. Mereka sangat fokus. Saya dah cerita pasal fokus yesterday, sesi bahasa Inggeris, dan the day before sesi bahasa Malaysia. Bila kita fokus, kawan-kawan, kita tak ada masa nak merapu. Kita tak ada masa nak buat perkara-perkara nakal. Kita tak ada masa nak buat perkara-perkara yang tak ada faedah. Tak ada masa. Sebab kita sangat fokus dan kita tahu apa yang kita nak cipta sebelum kita meninggalkan dunia ini ke dunia yang selepasnya. Passing on, bukan pass away, pass on to the next world and next level, next game. Jadi, tapi macam mana kita nak menghasilkan hidup yang besar? Ini pun ada resipi dalam agama kita, cuma antara kita sedar atau tidak sedar. Okay. Jadi orang-orang berjaya ni mereka spend banyak time membuat improvisation diri. Tak ada orang yang berimpact besar ni buang masa membawang sana, membawang sini, tak ada. Mereka tak ada masa. Mereka mula tinggalkan meja-meja kopi tarik. Unless dia minum kopi tarik untuk entertain clients. Tapi nak berkopi tarik untuk membawang, mengumpat, you will not find them there. Okay. Okay, sekarang macam mana kita nak membentuk mindset yang besar? Okay, saya nak bawa fokus kawan-kawan pada satu konsep lagi. Ini konsep keempat hari ini saya share. Saya ada 5 konsep nak share hari ini. Panjanglah pula kan, dah lebih pada setengah jam. Tak apalah, sambung sikit lagi, ya. Life is a choice. Oleh kerana kita dianugerahkan dengan thinking ability, kita adalah makhluk yang paling bijaksana, macam saya cakap tadi, kita juga diberi kuasa memilih. Kuasa memilih ni bukan memilih pilihan raya je. Kuasa memilih dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat sebenarnya kita memilih. Kita pilih nak bangun pukul berapa setiap pagi. Kita pilih nak mandi ke tak nak mandi. Kita pilih nak pergi kerja ke tak nak pergi kerja. Kita pilih nak makan apa, nak pakai apa. Kita pilih nak bercakap dengan siapa. Kita pilih siapa kawan. Kita pilih pasangan hidup. Kita pilih nak anak berapa orang. Kita pilih nama anak. Kita pilih bila nak visit ibu bapa kita. Kita pilih nak bekerja dekat mana, nak bekerja dengan siapa. Kita pilih. We have so much choices. Kita pilih nak belajar kat mana. So much choices. Dan pada yang sama,
oleh kerana kita ada kuasa memilih, maka pada yang sama pencipta juga memberikan konsep, mengenakan konsep accountability. Apa maksud accountability? Account maknanya mengira. Ya, sesuatu yang terkawal. Maksudnya apa sahaja pilihan kita ada tanggungjawab yang datang bersama. Kita perlu bertanggungjawab pada kesan, pada impact kepada pilihan kita. Ya, so choice datang bersama accountability. Okey. Okey. So, macam mana kita nak grow supaya mindset kita menjadi live big mindset? Jiwa kita menjadi besar. Jiwa besar, minda besar. Dalam Al-Quran sebenarnya banyak diajar. Cuma mungkin kita tak aware sebab kita biasa membaca Al-Quran dan tidak begitu fokus pada memahami intipati. Kita banyak membaca menghafal tapi kita kurang nak faham maksud. Salah satu sebabnya sebab Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Kedua, kita mungkin baca terjemahan saja tu tak berapa faham ya. Okey, ini yang saya tahulah, yang saya tahu dan saya belajar. Kawan-kawan boleh check dengan ustaz dan ustazah by all means. Bila kita nak grow, kita kena grow from inside to outside. Perkembangan kita bermula daripada dalam keluar. Maksudnya, kita kena buat muhasabah dulu. Muhasabah. Dalam hidup ni, kita perlu banyak buat muhasabah diri, bukannya menghisap orang lain. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun lebih banyak fardu ain. Banyak dalam Al-Quran daripada syahadah sampai ke solat, sampai ke puasa, sampai ke haji, zakat. Zakat yang wajib, fardu ain. Dan itulah yang pertama dulu dihisap. Allah tak hisap amalan kita pada orang. Allah hisap amalan kita pada diri dan kepada dia dulu. Ibadah kita untuk dia dulu. Bukan untuk orang. Ya. Solat kita, itu antara kita dengan Allah. Ya, so it's always internal first. Bukan memikirkan orang dulu. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, kita lebih suka menilai orang dan lupa menilai diri. Kita sibuk pasal tudung orang, kita sibuk pasal kehidupan peribadi orang, kita sibuk menghukum perbuatan orang. Tapi kita seringkali lupa menghisap diri kita sendiri. Perkataan kita, ibadat kita, amalan kita, pemikiran kita, kita jarang. Sedangkan orang yang berjaya, kawan-kawan, tuan-puan, orang yang berjaya ni, dia macam ni konsep dia. Saya bagi satu statement ya, powerful statement ya. Saya ingat statement sampai hari ni. For the impact of what we do to be big on the outside, the inner work inside us has to be big also. Ya, the inner work. Kita nak buat satu company yang besar, nak kembangkan company yang besar, dalaman kita kena besar dulu. That's why tak semua founder syarikat boleh membina syarikat yang besar. Dia bergantung pada founder. Apa mindset, vision, purpose founder tu? Apa semangat yang dibawa? Company yang besar, foundernya mindset dia besar. Kalau mindset kecil, jiwa kecil, dia tak akan dapat bina company yang besar. Ya, dalam psikologi, dalam Islam kita panggil muhasabah, ustazah call it muhasabah. Tapi dalam psikologi we call it self-reflection. Self-reflection. Ada 3 perkara di sini, mindset, cara berfikir kita, emosi kita yang sihat dan tindakan yang meaningful. Saya tak nak sentuh bab iman sebab iman ni adalah, kita tak bincang pasal iman dalam psikologi. Dalam psikologi ada satu term yang ada kaitan dengan iman, kita panggil conscience. Itu nanti saya akan bincang in the next chapter ya, tentang conscience. Conscience ni adalah tentang iman lah basically, but psychologists call it conscience. Okay, bila mindset kita besar, emosi kita besar, jiwa kita besar. Jiwa kita empathy pada orang, ramai orang. Bukan hanya pentingkan diri, jiwa kita tak selfish. Tindakan kita besar kerana strategi kita besar. Dengan sendirinya langkah kita menjadi langkah yang besar. Contoh,
Saya bagi contoh ya. Kita nak jadi coach, nak bantu ramai orang. Kita tak boleh jadi coach kecuali kita ada keyakinan diri yang tinggi. So anybody yang nak jadi coach, dia punya struggle, saya lihat ialah dia hanya boleh jadi coach apabila keyakinan diri dia tinggi dan keyakinan diri itu tinggi datang daripada skill yang tinggi. Jadi kalau skill kita tak ada, kita tak dapat jadi coach dalam aspek itu. Ya, macam juga nak jadi ahli psikologi. Semasa saya muda-muda dulu, usia saya 20-an, saya tak dapat buka klinik. Saya tak dapat buat sesi klinik. Saya boleh jadi consultant pada companies, yes. Tetap sebab nature dia berbeza ya. Tapi untuk saya buat therapy session one to one saya tak dapat. Because dalaman kita kena sihat, emotional baggage kita kena zero. Barulah kita boleh bantu orang menjadi sihat bila kita sendiri sihat. Kalau dalaman kita huru-hara, kita tak dapat jadi kaunselor orang. That's why dalam kurikulum psikologi, dalam latihan untuk menjadi seorang psikologis, ada banyak teknik-teknik memproses jiwa, memproses emotional baggage tu banyak kita ajar. Dan itu sebabnya tak sewenang-wenang kita boleh jadi psikologis. Kita tak boleh ambil satu short course 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan terus jadi psikologis. Tak dapat kerana ia memerlukan processing dalaman yang sangat intensif dan ekstensif. Dalam ni kena latih dulu baru kita boleh bantu orang lain. Otherwise memang tak dapat. Itu personal experience saya. Okey. Sama juga kita nak jadi guru pada seorang murid, mindset kita kena mindset yang suka mengajar. Mindset yang love teaching, love nurturing. Kalau tidak, kita tak dapat jadi guru. Okay? Jadi itu adalah facts of life. Nobody can deny that. Nak jadi coach bisnes yang berjaya, dia kan ada bisnes dulu. Dia dah rasa semua, baru dia jadi coach bisnes yang efektif. Kerana dia go through the same process. So for our work to be bigger in impact, our inner work has to be big. Our inner work, our self-reflection, our muhasabah diri, our pembaikan diri, our pemajuan diri, membaiki sifat kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita. And it's not easy kerana the biggest war in life bukanlah war dengan orang, the biggest war is with ourselves. Saya akan kongsi in the next episode tentang the inner works, the psychology of the inner works ni, psychology of self-reflection ni. Dia ada yang orang kata the struggle within. Itu ada dalam psikologi, dia ada satu konsep, dia ada satu model. Ya. Sebenarnya psikologi ni sangat practical and applicable. Cuma mungkinlah bila baca buku-buku teks psikologi tu dia ditulis dengan cara terlalu akademik ya. Jadi susah untuk kita ni nak digest. Boring aja kan sebab terlalu akademik. Saya ni seorang yang suka bawa satu teori, satu model tu down to the earth. Saya suka bawa turun ke ground. Itu kekuatan saya. And alhamdulillah that comes from Allah. And alhamdulillah itu yang membolehkan saya menguasai skill-skill terapi, skill-skill coaching dan boleh membantu ramai orang. Keupayaan untuk translate, untuk bawa teori dan model ke dalam aplikasi nyata, dalam cara menggunakannya dalam kehidupan yang sebenar. That's very important. Sepatutnya bila kita belajar, kita ada kebolehan tu. Tapi kalau kita belajar teori dan model dan kita hanya nampak dia sebagai teori dan model, maka ilmu itu tidak berkembang. Bila kita belajar sesuatu, kita guna, kita apply, kita uji dalam kehidupan yang sebenar. Barulah ilmu itu akan beranak pinak, akan ada compounding impact, akan ada multiplying impact. Okay? Okay. So, inner works, the psychology of inner works, the psychology of self-reflection, the psychology of muhasabah diri, saya akan share in the third episode ketiga ya. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Malaysia, that will be lusa lah. Esok saya akan buat episod ini tapi dalam bahasa Inggeris. Okay, homework. Saya nak cadanglah kawan-kawan kalau rajin lah. Ini tak perlu homework buat assignment. Ini nak tidur malam kan, letak tangan kat sini fikir jawapan pada soalan yang saya throw ni. Pernah tak kawan-kawan
reflect jenis-jenis perkataan yang kawan-kawan guna seharian, setiap hari. Words, I call this words diary, diary perkataan. Apakah perkataan yang kita ucap setiap hari? Adakah more positive words atau more negative words? Apakah bentuk-bentuk perkataan? Adakah dia berbentuk tut, celaka kau? Ataupun ia berbentuk Alhamdulillah, thank you so much, I really appreciate this, wow, that's great, amazing. So, dia ada dua bentuk. So, malam ni nak tidur atau malam esok nak tidur, fikir-fikirkan. Ini kita panggil self-reflection. Buat some perkiraan, adakah lebih banyak yang useful words atau unuseful words. Okay? Okay, so itu saja. Terlebih lama hari ni, 45 minit. Wow. Sebabnya topik ni memang topik yang best. Saya pun suka baca pasal ni. Actually ada buku, ada satu buku tentang ini. Saya baru jumpa, nanti saya share bila saya dah habis baca ya, buku tentang Living Big ni. Okay, kalau dekat Kuching ni dah pukul 6.17 minit dah dekat maghrib. Saya tengok komen sekejap ya. Hana, thank you so much Hana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So good luck for your class. Maria, kita ni satu bandar ya, Kuching. Waalaikumsalam Maria, thank you so much. Nur Azlin, thank you so much Nur Azlin for listening. Puan Rosmiza, yes, Waalaikumsalam warahmatullah, thank you again. Puan Suzana, yes, legacy, ayat yang terlalu dekat dalam hidup dan karier saya. Ya, kita boleh tinggalkan legacy. Kehidupan ini dan banyak bentuk janji ya, mempunyai impact yang besar dan impact yang useful pada orang. Dan bayangkan the compounding impact yang takkan berhenti walaupun kita sudah menjadi sekujur tubuh yang kaku dan mungkin sudah berkecai down under nanti. Okay, thank you Puan Rosmiza again, very insightful. Thank you so much. And thank you so much for sending me a buku tentang ulama besar kita, Tuan Guru ni Aziz ya, Puan Rosmiza. Thank you so much for ingatan. Bagi free lagi kat saya buku tu. Saya belum lagi habis baca. Thank you so much. Okay, kawan-kawan, saya fikir dah nak maghrib ni di Kuching. Kita kat Kuching ni maghrib awal, 6.30 tu dah memang kita dah angkat takbir. So I really have to leave to rush home. Sudi-sudikan menulis komen, boleh share insights, boleh saja kongsi pandangan, tak bersetuju pun tak apa. Cuma harapan saya, kalau kita tak setuju pun, kita tulislah dengan ayat yang baik dan indah. Sebab apa? Sebab setiap satu perkataan yang kita guna ada compounding dan multiplying effects. Ya? Okay, so Muhammad Asif, TVS. Alah, dia sebut pasal TVS lah pula. Yes, sebenarnya Unimas akan buat MOA dengan TVS. One of my colleague, timbalan dekan kami iaitu Dr. Amalia, dia dah dapat satu slot. So probably I will do the same. Nanti I akan minta satu slot dengan TVS. Okay. Alright, thank you so much. That's a very wonderful idea. Okay, so Hani, yes Hani, thank you. Saya dengan anak 69 perkataan, yes my love. You are so lucky you have children. So many people tak ada anak, kan? Banyaknya pahala. Bila setiap kali kita bercakap dengan anak kita, it's actually semuanya ada multiplying and compounding impact. Dan bayangkan kita bercakap dengan anak kita dengan bahasa yang indah, yang inspirational, yang bersemangat. Bayangkan jiwa anak kita jadi macam mana, kan? Saya memang suka semangat lah. Kalau saya mengajar dalam kelas pun memang semangat. Okey, ada salah seorang pada graduan saya dekat sini, saya tak berapa ingat nama penuh, tapi dia gunakan profil HR competency, selalu komen dekat official Facebook saya ni. I think he remembers, I think he's among those student yang really appreciate, probably, yang still recognize and remember my INGI when I teach. Dan saya selalu fikir bahawa sebenarnya bagus kita membudayakan energi yang inspirational macam ni. Sebab ini pun anugerah juga daripada pencipta kita. Kenapa kita tak nak pakai? Kalau kita boleh memberi, kita bercakap saja orang rasa motivated, betul tak? Senang-senang aja dapat pahala, kan? Kenapa nak pergi membawang, tak tentu hala? Tu ruginya perkataan, tenaga dan masa, betul tak? Okey, panjang pula membebel. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. All the best to all of you, all of us, insyaAllah.